Allahu Akbar. Jadi para muslimat, cuba kita bayangkan macam ni lah. Ada orang kaya, dia mari letak dalam kawasan Masjid Batu ni segunung emas. Dia letak segunung emas. Lepas tu dia bagi tahu orang kawasan ni, kawasan Permata Ampau Penang ni, boleh ambil sekilo seorang. Emas sekilo berapa ya? Biasa tak beli emas sekilo? Tak biasa. Ikan sekilo biasa? Tak ada di kedai mana sekilo? Tak ada. Ha? Kalau sekilo agak-agak puluh ribu ke ratus ribu? Ratus ribu lah. Dia cakap boleh ambil hari Sabtu pukul 8 pagi. Ambil sekilo seorang, ambil je. Dia memang orang kaya. Agak-agak makcik-makcik ada pukul berapa? Beratur nak ambil. Hari apa dah beratur? Dia kata hari Sabtu. Bukan hari Jumaat lah. Mungkin 3-4 hari dah berkhemah, dah beratur. Bukan orang Permata Ampau je. Seluruh Kedah, seluruh Penang. Sebut Kedah lagi. Seluruh Penang. Mungkin daripada mana-mana datang beratur. Semua manusia datang mengerumuni, bergaduh-gaduh tu. Yang mana sakit lutut, lupa sakit lutut, elok pula beratur. Semua okey. Duduk beratur panjang, panas pun tak kisah, hujan pun tak kisah. Sebab nak tunggu pukul 8 pagi hari Sabtu, dapat sekilo emas orang. Padahal masing-masing bukan tak ada rumah, masing-masing bukan tak ada kereta, masing-masing bukan tak ada makanan dekat rumah, masing-masing dalam keadaan senang. Tapi bila ada sesuatu orang nak beri percuma dalam bentuk dunia yang begitu besar, manusia lupa dan hilang arah semua. Ketika Dajjal datang, ketika itu manusia kelaparan, tidak ada makanan apa-apa. Ketika itu musim kemarau di tempat-tempat orang beriman. Ketika itu manusia melihat anak mati bergelimpangan kerana lapar. Ketika itu Dajjal datang menawarkan segala-galanya. Kamu perlu makanan, kamu perlu. Ketika itu air satu titik lebih bernilai daripada segunung emas. Sebab manusia ketika itu baru tahu nilai air untuk hidup berbanding nilai emas untuk dunia. Sebab itu kalaupun kita belajar tentang Dajjal, ada mata satu, ada kafarah, belum tentu kita selamat daripada godaan dan pujuk rayu daripada Dajjal. Belum tentu. Walaupun kita dah dengar ceramah begitu begini, sebab yang mampu berhadapan dengan fitnah Dajjal hanyalah iman di hati, bukan pengetahuan di akal. Yang kita duduk dengar ceramah itu pengetahuan di akal sahaja. Kekuatan akal tidak boleh melawan fitnah Dajjal. Tetapi hanya kekuatan rohani yang mana hati itu kuat dengan zikrullah, kuat dengan kalimah La ilaha illa anta. Tiada ilah melainkanmu ya Allah, tiada sembahan melainkanmu ya Allah, tiada tempat bergantung melainkanmu ya Allah, tiada tempat mengadu melainkanmu ya Allah. Kalimah ini pada saat itu sangat memberi erti yang besar. Sebut sekarang tak rasa sangat. Sebab apa? Kita ada semuanya. Kalau tak zikir pun boleh makan kenyang. Kalau tak zikir pun boleh tidur lena. Kalau tak zikir pun boleh jalan sana sini. Tapi saat itu, saat kita tidak ada apa-apa melainkan zikrullah, kalimah La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta tolong melainkanmu ya Allah, sangat memberi erti. Sekarang kalau susah, telefon anak, mak nak minta tolong sikit. Ya mak, jangan risau, kita balik. Susah telefon suami, susah telefon kawan. Ketika itu manusia tidak boleh membantu sesama manusia. Allahu Akbar. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku melakukan kezaliman ya Allah. Dulu masa ada semua aku lupakanmu ya Allah. Masa ada manusia dulu aku banyak puji manusia, aku tak pujimu ya Allah. Aku puji manusia yang beri aku makanan, aku puji manusia yang berikan aku keselamatan. Hari ini tidak ada keselamatan, tidak ada kekenyangan, tidak ada bantuan, tidak ada perlindungan melainkan daripadamu ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan di antara hadis Nabi SAW tentang fitnah Dajjal ini, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca, beramal dengan 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi,
maka ia dijamin selamat daripada fitnah Dajjal. Kita dah hafal belum 10 ayat surah Al-Kahfi? InsyaAllah tu belum lagi lah tu. Kalau dah, dia akan jawab Alhamdulillah. Jadi saya rasa lebih banyak insyaAllah. Dan ramai kata, Ustazah, acik ni dah buta huruf, acik ni tak ada boleh hafal dah ni. Sel-sel otak dah tak berhubung, dah tua sangat. Acik cuba hafal 10 ayat tu, tak boleh-boleh. Biasanya kalau saya jumpa orang yang macam ni, saya akan kata, kalau tak mampu makcik hafal 10 ayat ni, makcik hafal ayat yang ke-10. Mulalah lega semua, ambil yang tu belaka nanti. Jangan, Allah tahu kemampuan kita. Nabi sayangkan kita. Nabi telah beritahu bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal, supaya kita bersiap sedia. Bukan kita ambil mudah. Dalam 10 ayat tu bukan panjang sangat, demi menghalang daripada fitnah yang sangat dahsyat. 10 ayat, bukan Nabi suruh hafal 1 Al-Baqarah, bukan Nabi cakap kena hafal surah Yasin, bukan surah-surah lain yang lebih hebat. Nabi bagi 10 ayat saja, tolonglah amal, tolonglah hafal. Pun begitu umat kita Islam ni masih malas nak menghafal. Terlalu banyak alasan untuk menghafal, tapi hidup berangan-angan selamat daripada fitnah Dajjal. Hari tu ada makcik tu cakap, Ustazah, acik kena hafal juga ke? Kenapa makcik? Umur makcik dah 70, Ustazah. Rasa-rasa acik tak sampai jumpa Dajjal. Dia cakap macam tu. Acik rasa acik tak sampai ni. Orang Nogori cakap macam tu lah, tak sempat jumpa Dajjal. Cucu makcik mungkinlah dia kena. Mungkin dia jumpa Ustazah. Acik ni Ustazah rasa macam mana? Kena hafal kau. Saya nak sebut, ini antara salah faham kita. Sebelum Dajjal yang besar keluar, anak-anak ke kuncu-kuncu ataupun Dajjal kecil telah pun keluar bermula daripada Nabi Muhammad SAW diutuskan. Nabi dah sebut antara Dajjal kecil yang berada pada zaman Nabi, namanya Musailamah bin Habib, ataupun diberi gelaran Musailamatul Kazzab. Dia mengaku jadi Nabi saat Nabi masih ada lagi. Musailamatul Kazzab. Kalau cari perkataan maksud Ad-Dajjal dalam bahasa Arab, cuba tengok kamus. Ad-Dajjal memberi maksud Al-Kazzab, penipu besar. Dan penipu-penipu besar ini dah ada setiap zaman, setiap hari memang ada dilahirkan. Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu kalau siapa yang tak bertemu dengan Al-Masihud Dajjal, Dajjal yang betul-betul Dajjal, kita setiap hari bertemu dengan Dajjal-Dajjal kecil. Sebab itu surah Al-Kahfi 10 ayat itu bukan sekadar memberi benteng kita bertemu dengan Dajjal besar, tetapi Dajjal-Dajjal kecil supaya kita mati dalam husnul khatimah. Allahu Akbar. Tapi untuk pagi ni kita cuma baca ayat yang ke-10 tu. Sebab apa ayat yang ke-10 tu? Ayat itu adalah doa Ashabul Kahfi. Ketika dia lari daripada pemerintah yang zalim, yang ingin membunuh kumpulan terakhir yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di negerinya, lalu dia dikejar oleh para musuh, oleh tentera. 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini lalu berdoa. Dalam doa itu terkandung di dalam ayat yang ke-10 tu. Sama-sama kita baca, boleh ke boleh? Boleh. Semangat ni, saya ceramah ni, ibu-ibu kena semangat, duduk tegak semua. Baru nampak muda 10 tahun nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu, dan sempurnakanlah dalam urusan kami ini petunjukmu yang jelas.
Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Balik cari surah Al-Kahfi, tengok ayat yang ke-10. Itulah ayat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu. Orang yang hidup dapat rahmat Allah, inilah orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Barang siapa dijaga, dipelihara oleh Allah, tidak ada manusia yang boleh menghinakannya, tidak ada godaan yang boleh menggodanya. InsyaAllah dilindungi, diberi rahmat oleh Allah. Kena minta selalu. Sambungannya ialah wahyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam urusan kami petunjukmu. Wahyi lana min amrina rasyada, petunjukmu yang jelas, yang lurus.